Soalan yang kedua Ustaz sekarang ni macam-macam keadaan. Ada orang Ustaz tak boleh nikah. Ada jenis tak boleh nikah. Hak yang dok nikah, dok jodoh tu tak ialah satu hal. Hak ni memang tak boleh nikah. Tak boleh ke nikah. Ada pasal lagu ni Ustaz, orang hak yang kerja sedap-sedap kan. Nak sekarang ni perempuan. Perempuan ni kan cerdik Ustaz. Lepas juga keluar you boleh kerja besar. Gaji pun banyak lah. Jadi dia rasa dah selesa dah. Nampak tu? Jadi satu soalannya, dia rasa selesa gitu. Nampak tu? Keadaan dok nikah gitu Ustaz. Satu. Yang kedua, ada gak jenis Ustaz, orang kok nikah tapi dia panggil no child. Ada gak pasal lagu ni Ustaz. Dia kata tak mahu anak Ustaz. Nikah tak mahu anak. Tak mahu anak. Tadi tak mahu nikah. Tak mahu nikah. Macam-macam pasal. Macam-macam masalah. Macam-macam Ustaz. Lagi tak mati. Yang ketiga pula Ustaz, orang hak nikah ni pula, banyak payah pula nak boleh anak. Pas setahun dah cakap anak ikhtiar, tak boleh juga. Akhirnya boleh tak dia nak ambil bayi tabung uji Ustaz. Dalam soalan ni mana? Tiga cerita ni. Soalannya tiga. Pertama tak mau nikah. Tak mau nikah. Fikir ada dah. Kereta ada, rumah ada. Yang kedua nikah tak mau anak pula. Dua masalah. Yang ketiga nak anak tak boleh. Itulah. Tiga-tiga tu dipanggil masalatun, persoalan, menjadi masalah. Masalah ni sebenarnya bukan benda yang tak elok. Masalah ni sebenarnya persoalan saja. Sebab tu hidup kita ini penuh dengan persoalan. Pagi tadi kita ada terjadi persoalan. Kita nak pergi beli ayam, jual ke tak hari ni? Itu persoalan dia panggil. Siapa? Jual. Terjawab persoalan. Pada tengah hari pula kita tak tahu bini kita jadi ke tak nak pergi Sabasung. Jadi ke tak pasal 2 hari lepas ada bunyi lusa nak pergi Sabasung. Dalam hati kita jadi ke tak tu panggil persoalan. Dia nak royak, nak khabar hidup kita ni penuh persoalan. Gitu je. Cuma sebaik-baiknya soalan yang boleh kita jawab ialah soalan di dalam kubur nanti. Kerana dalam Sahih Bukhari, orang yang dapat jawab soalan dalam kubur dia akan diluaskan kuburnya, alam barzahnya sejauh mata memandang. Dan orang yang tak dapat jawab, dia akan disempitkan kubur dia sampai bersisih tulang rusuk. Kata ulama iaitu orang kafir dan orang munafik. Nauzubillah. Baik, balik kita yang pertama, tak mau kahwin. Hukum berkahwin ini bukan wajib, bukan terus sunat, dia umum. 5 hukum syarak taklifi. Dalam kitab-kitab lama ada sebut banyaklah. Kitab-kitab baru pun ada sebut yas'alunaka fiddin, ada 5 hukum kahwin. Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Dr. Karim Zaidan, ulama Iraq pun ada dalam tesis dia 5 hukum kahwin. Yang pertama sunat kahwin, kedua harus kahwin, ketiga makruh kahwin, keempat haram kahwin, kelima wajib kahwin. Dia buat contohlah, bilakah sunat kahwin? Kita ada belanja, ada pekerjaan, ada sumber pendapatan dan ada keinginan untuk bernikah, sunat kahwin. Faham? Duit ada, ingin pun ada. Faham? Sunat kahwin. Ada duit, tidak ada keinginan, harus kahwin. Faham lagi? Duit ada, kerja ada, gaji ada, tapi tak rasa nak nikah, biarlah nikah juga, harus. Ketika itu makruh kahwin, tak ada keinginan, tidak ada pendapatan apa-apa, nak nengung nyadar di tiang surga gitu. Hukumnya makruh kata setengah ulama lah, itu pandangan ulama. Yang keempat haram kahwin. Kalau kita tahu dah, kalau kita kahwin kita akan buat zalim pada perempuan ni, kita akan khianat dia, kita akan buat aniaya ke dia, maka haram berkahwin ketika itu. Kelima wajib kahwin. Tiang api pun nampak macam berapa orang. Faham? Mana dah lalu dah jadi macam nak gila dah. Wajib kahwin. Itu contoh. Okey. An-nikahu sunnati. Nabi kata nikah itu ialah sunnah aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak bersetuju dengan sunnah aku bukan umat aku. Ramai orang salah faham. Dia kata kalau tak kahwin
maka Nabi bukan umat Nabi Saleh. Maksud hadis ini, siapa yang tidak suka kepada berkahwin tetapi duduk sekedudukan dengan perempuan sampai melahirkan anak, itu maksud bukan umat aku. Bukan tidak berkahwin. Faham? Okey, faham baik dah. Kerana sekarang ramai orang barat tak nikah. Tapi ada perempuan di rumah dia dan beranak. Nampak tengok pemain bola Portugal terkenal nama apa? Apa? Bukan Rozaimi, Ronaldo. Ada anak tak daripada pasangan sekedudukan. Betul tak? Dengan girlfriend ni dapat seorang, girlfriend baru dapat 2 orang anak. Nah, dan dia tidak berkahwin. Ini trend baru dalam masyarakat barat. Satu, ramai jadi etis barat lah. Yang kedua, ramai dah sudah tidak lagi berkahwin. Walaupun dalam ajaran Kristian mewajibkan berkahwin, tak kahwin. Okey, maksud Nabi, barang siapa yang tidak berkahwin tapi dia duduk dengan perempuan macam orang berkahwin, itu maksudnya, maka falaisa minni, bukan daripada jalan aku, dia dalam kesesatan. Okey, itu orang yang tidak berkahwin tidak salah. Okey, cuma kalau dia kata kita nak kekal sampai ke akhirat tidak kahwin, itu salah. Kerana Nabi tak paksa kita kahwin dalam dunia. Tapi ada satu hadis yang berbunyi, la azba fil jannah, tidak ada bujang di dalam syurga. Okey, dalam syurga tak ada bujang, kerana bujang itu naqis, benda yang kekurangan. Syurga ini semua benda yang kamalat, yang sempurna, tidak ada yang kurang. Termasuk benda orang yang bujang, tak ada pasangan, tak sesuai dikatakan dapat nikmat syurga. Yang kedua, kahwin tak nak anak pula. Apakah hukum berkahwin dan nak anak? Hukumnya sunat. Kita kahwin untuk mendapatkan zuriat, sunat. Kahwin satu hal, sunnah Nabi. Kemudian kita berazam, kita berniat, kita mencita-cita untuk mendapatkan zuriat, sunat. Nampak? Jadi faham daripada itu, siapa yang berkahwin dan dia tak nak anak, tidak haram. Ini pandangan majoriti. Iaitu siapa yang kahwin kemudian tak mau anak, makruh, dibenci syarak. Okey? Kerana apa? Kerana di antara hikmah berkahwin itu ialah dapat anak. Awaladin solihin yad'ulah, anak yang mendoakan kepada pasangan ibu bapa jika ibu bapanya telah mati. Kenapa lain pada anak? Kalau berdoa tak boleh ke? Boleh. Siapa saja berdoa boleh. Cuma adat kebiasaan orang yang lebih lama berdoa untuk seseorang ialah anak kepada orang tuanya. Hari-hari kita boleh tengok, kalau berlaku kematian, ramai orang ucap takziah, ramai orang doakan. Bila? Hari pertama saja. Kalau kita ramai kawan Facebook, kurang-kurang 200-300 orang, betul tak? Akan letak dalam komen, betul tak? Fatihah, takziah, semoga diampunkan Allah, semoga dalam rahmat Allah. Tak? Hari pertama kawan Facebook, kawan Instagram, kawan TikTok, betul tak? Ada tak minggu depan orang sebut lagi kita? Paling lama sehari 2 je, betul tak? Minggu depan ada orang ada ulang, kita mati minggu lepas. Tak ada dah. Tahun depan okey, hari pertama kita mati orang hantar ke kubur. Anak kita ada, anak saudara ada, anak akak ada, cucu lagi, kawan Facebook lagi, kawan jabat lagi, jiran kampung lagi, orang pelik lagi. Nah, tahun depan siapa lagi? Anak je. Nampak? Jika ada anak, tuan, tu pun ada anak 7, 3 lagi, 4 dah lagi. Faham lagi? Kerana exam. Itu goleknya anak. Jadi goleknya anak lah. Kerana itulah, anak ni lah permata yang sangat berharga. Walaupun orang lain boleh pergi kubur, tidak mustahil. Tapi apa yang kita musyahadah, yang kita nampak sekarang, kalau ulang setahun sekali ke kubur kita, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, tiada lain, bukan kawan-kawan, bukan saing rodong, tetapi anak saja. Sebab itulah kita niat mendapatkan zuriat, antaranya sebab sabda Nabi, in qata'a amaluh, kalau mati kita tak dapat beramal lagi. Tapi siapa yang boleh beramal? Orang yang belum mati. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Orang itu dapat berbuat sesuatu jika dia masih hidup. Maknanya kalau sudah mati,
tak dapat buat apa dah. Nah, orang yang sudah mati tak boleh lagi nak astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi kalau anak kita pergi ke kubur kita, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Dalam minta ampunlah kepada Allah kepada mayat bapa kamu ini yang ada di alam barzakh. Nah, dan yang ketiga, orang yang dia berkahwin tak dapat anak. Okey? Ingat, berkahwin bukan mesti dapat anak. Nah, itu semua kita yang berlaku ini ialah kesan daripada af'alullah. Nah, semua perbuatan Allah. Nah, masya Allahu kana, apa yang Allah nak kana. Ma tu semua benda. Ma semua apa saja pun. Nah, sya Allah yang Allah nak, apa yang Allah nak, baik dan buruk. Ada anak atau tak ada anak, untung dan rugi dalam perniagaan kita. Contoh, berjaya atau gagalnya kita dalam kehidupan. Contoh, ke anak pasti berlaku. Waktu ramai orang sukses, macam-macam hal dia berniaga. Nak berapa kedai dah dia buat, masih gagal. Kerana apa? Kerana Allah nak lagu tu. Bukan dia nak untung. Ramai mana orang yang berikhtiar dah. Kahwin yang pertama tak dapat anak, mati. Kahwin yang kedua bercerai, tak dapat anak juga. Sampai bini yang kelima dia ni. Nak contoh. Kerana apa? Bila Allah kehendak baru ada. Jadi kalau tak ada tu malam yasya lam yakun. Apa yang Allah tak kehendak tak berlaku. Itulah beza kita dengan orang kafir. Orang tak beriman. Orang tak beriman dia pegang pada usaha dia. Dia berkahwin untuk dapatkan zuriat. Bila tak dapat zuriat, dia putus asa. Dia kecewa dan dia salahkan masa. Tapi orang beriman tak. Kerana Allah tidak menghendaki, maka kita bersabar. Nampak tak? Batu orang yang beriman dapat pun masuk syurga, tak dapat pun masuk syurga. Diberi senang masuk syurga, diberi musibah masuk syurga. Kenapa diberi senang masuk syurga? Dia kata alhamdulillah, balasannya syurga. Kenapa Allah tu beri dia susah dapat syurga juga? Dia sebut innalillah, dua-dua sebut Allah. Nanti Nabi kata orang yang puasa pun masuk syurga, orang tak puasa pun masuk syurga. Sebab apa pula? Dah orang puasa, dia dapat pahala, membawa dia ke dalam syurga. Dah orang tak puasa, bukan Ramadan lah, puasa sunat. Nah, dia makan dan dia ingat nikmat itu daripada Allah, masuk syurga. Lepas tu orang beriman ni untung. Jadi kalau tak dapat, berikhtiar. Ada ubatnya. Yang tak ada ubat, mati. Maka pendek cerita, nak dapatkan anak melalui proses makmal. Dulu orang panggil bayi tabung uji. Bukan bayi itu bolang tabung uji. Kerana dalam makmal, dalam lab ada kaca-kaca bulat gitu. Faham? Orang panggil tabung uji. Bukan mak dia buh dalam tu, ayah buh dalam tabung uji, bukan. Maksud di sini proses itu ada hubung kait dengan lab. Tu panggil anak tabung uji. Okey? Ada kaitan dengan lab, dengan makmal. Siapa yang ada buat kerja dalam makmal? Pakar-pakar perubatan. Okey? Maknanya rekah cerita ada beberapa cara, ada beberapa kaedah untuk mendapatkan anak, mencantumkan benih ya bagi pasangan yang gagal mendapatkan pembiakan zuriat melalui cara biasa. Cara biasa ialah melakukan hubungan badan suami isteri, kemudian bercantum benih itu telur dalam uvari, mani dalam telur di uvari, dalam rahim ibu, cara biasa. Okey. Lain pada cara biasa ini ada lebih kurang 9 cara. Lebih kurang 9 cara. Seluruh dunia inilah. Okey. Sebab tu ada hospital ada tiga cara. Ada hospital ni ada 2 cara saja. Ada hospital ni 4 cara. Hospital seluruh dunia. Hospital di Sydney, hospital di Singapura, hospital yang hebat-hebat tentang pencantuman benih di Ireland dan seumpamanya, ada 9. Daripada 9 jenis mencantumkan benih suami dan isteri untuk mendapatkan zuriat ini, hanya 2 saja halal. Okey? 2 saja halal. Yang pertama, yang lain pada ni tidak halal. Yang 7 lagi. Okey? Jadi kita ambil yang halal lah, kita faham baik-baik. Nombor 1 yang halal, diambil benih suami, kemudian diambil benih isteri. Maknanya kedua pasangan ini
berkahwin secara sah. Okey, dia ambil mani suami nak di dalam lab, dia ambil telur isteri pun di dalam lab, lalu dicantumkan di luar rahim. Faham lagi? Dicantumkan di luar rahim di bawah mikroskop. Okey, ni bukan attendang buat kerja ni. Ni pakar-pakar perubatan lah ni. Jika diizinkan Allah, maka benih itu bercantum. Semua dengan izin Allah, bukan semua berjaya. Okey, itu ikhtiar dia panggil, tak usaha. Macam kita lah yang potong kaki ni buat kaki palsu, kan usaha, tak? Ikhtiar, tak salah pun. Jadi bila dah bercantum, disuntik kembali persenyawaan tadi, dua benih tadi ke dalam rahim isteri yang halal tadi. Okey, ini kaedah pertama, hukumnya harus, iaitu halal. Anak yang halal. Okey, cuma percantuman apa benda ni, sperma dengan telur isteri di luar rahim. Kalau kaedah kita biasa, sperma itu akan pergi ke rahim. Faham lagi? Contoh. Itu cara yang pertama, halal. Cara yang kedua yang halal, iaitu diambil sperma suami, iaitu benih dari suami, dan dicembak dengan satu alat ke dalam rahim isteri menggunakan teropong yang sangat canggih yang boleh nampak telur di dalam ovari, dan dia berusaha untuk dapatkan sperma pergi kepada telur dan bercantum. Kemudian kalau hidup dia pun hamil. Cara ini juga halal. Lain daripada dua ni haram. Di antara yang haramnya, dia ambil benih suami, kemudian dia ambil benih perempuan yang lain yang tidak isterinya yang halal. Faham lagi? Okey, lalu dicantumkan di luar rahim, bercantum, dan disuntik ke dalam rahim isterinya. Haram. Okey. Antara yang haram lagi, dia ambil benih yang halal suami, ambil pula benih isteri yang halal, isteri yang sah, dicantumkan di luar rahim, kemudian disuntik ke dalam perut atau rahim perempuan yang lain. Nampak lagi? Jadi hak dua tadi faham yang halal. Gitulah tak? Jadi perbuatan ini boleh. Dulu, zaman dulu, cara dulu, moden cara moden. Semuanya dipanggil orang yang menghadapi masalah kesihatan. Siapa-siapa mengalami masalah kesihatan, datang satu hadis, tadawau. Nampak? Selesaikanlah masalah kesihatan kamu. Pendek ayat, mudah cakap, berubatlah. Wala tatadawau biharamin, tapi jangan berubat cara yang haram di dalam Islam. Macam tadi kan, ada cara yang halal, ada cara yang haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pak Suk boleh faham? Cantung-cantung tu. Okey. Akak ibu dari game ni je. Cari pasal. Dah Ustaz pandang mungkin ni Ustaz. Oh gitu.